Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada dua kereta. Kita masih lagi di Penang ni, ada dua kereta yang kita nak boleh buat perbandingan, iaitu Honda Civic FERS dengan ada Toyota Corolla Altis 1.8G. Jadi dua kereta ni telah dibekalkan oleh Honda lah, diletak depan hotel kita untuk kita boleh buat tengok perbandingan. Jadi bila kita tengok dua kereta ni, of course antara perbezaan yang paling besar ialah daripada segi gaya lah. Dan kita tengok memang nampak dua kereta ni mempunyai karakter yang sangat berbeza. Jadi bila kita masuk ke bawah bonet ni, kita akan nampak bahawa kereta Honda ni menggunakan enjin 1.5 liter turbo, manakala untuk Corolla ni ialah 1.8 normally aspirated. Dan dari situ memang kita juga nampak bahawa dia punya enjin bay ni untuk Toyota Corolla ni agak lebih padat lagi lah, iaitu ruang agak tak begitu banyak sangat, pasal memang untuk Corolla ni nampak dia punya bonet tu pendek sikit lah. Tapi semua ni kereta moden lah. Kita tengok kat tepi ni semua nampak crash structure untuk small overlap rigid barrier. Yang dekat sini pun kita nampak the crash structure untuk small overlap rigid barrier. So they are all on the same page lah. Ataupun dari segi evolusi, ni semua chassis dalam zaman yang sama lah. This is bukan ada satu chassis yang lebih lama. Kat sini kita nampak itu Honda punya enjin, turbo dia dekat depan, dan dia punya ruang enjin tu nampak lebih lapang sikit lah. Kan dua-dua memang tak ada tutup enjin ni. Setengah orang suka yang bertutup, dan ini tak ada tutup. Okey, ni daripada segi reka bentuk pula, kita tengok dia punya Honda punya A-pillar ni of course lebih tegak lagi berbanding dengan Corolla Altis. Corolla Altis masih lagi ada very cab forward punya design. Honda punya design dah mungkin ke belakang sikit lah. Dia punya more laid back, more cab back design. So juga kita tengok dekat sini dia dah mula letakkan side mirror ni dekat body. Jadi orang letak tengok side mirror dekat body ni, orang Malaysia setengah dia gelak, dia kata nampak zaman dulu, tapi sebenarnya dia nak buka ruang kat tepi antara body dengan side mirror tu, itu nak hilangkan blind spot. Kat ini nampak memang ada memang berbeza lah. Kalau hang bawa kereta ni, dia akan nampak untuk Corolla dia lebih ekstrim lagi. Dia buat lebih besar sebab dia punya cermin tu, kaca depan tu, tingkap depan itu lagi landai. So dia nak kena buat tingkap kecil ke depan tu untuk membantu. Kita tengok pergi ke belakang pula. Bila kita tengok boot ni, kita nampak Corolla punya boot ni nampak macam tak begitu dalam, kan? Nampak dia macam tinggi sikit dia punya lantai kan. Kalau tengok Honda ni, dia punya lantai dia jauh ke dalam. So nampak macam boot dia lebih besar, tapi dari segi bukaan tu aku rasa lebih kurang sama. Bukaan tu menentukan senang ataupun tidak kita nak masukkan barang lah. Tapi ada sebab kenapa Corolla punya lantai ni nampak macam tinggi sikit. Sebab memang dalam kat bawah tu Toyota dia bagi full size spare. Tu dia nampak ada full size spare kat situ. Jadi tu dia memang mengambil ruang lah, tak ada nak buat apa. So memang dia punya lantai boot tu tinggi sikit. Untuk Civic pula, lantai tu menjadi rendah ke bawah, sebab bila kita tengok bawah ada space saver spare. So space saver versus ni tu memang terpulang lah masing-masing lah. Juga yang Civic punya dia ada tarik ni, boleh untuk turun dengan kursi belakang, dan dia punya boot dia memang berbalut, dan dia punya arm ni berbalut juga dengan plastik, di mana Corolla punya tidak berbalut dengan plastik. So itu memang ada sikit lah, mungkin ada orang akan buat buat komen ke apa-apa, terpulang pada masing-masing. Itu memang pilihan lah syarikat-syarikat ni nak jadikan kereta dia lebih mewah ke apa-apa. Jadi bila kita masuk ke dalam kabin, benda yang pertama yang saya nampak ialah dia punya seat squat dia, ataupun tempat kita duduk, cushion tempat kita duduk tu. Cushion tempat kita duduk tu dia panjang. Ni tengok ni, 2 jengkai setengah. Taklah 2 jengkai 1/3. Kan, 2 jengkai 1/3. Banyak lah dia punya ada panjang tu, mewah jugalah. Kalau awak tengok video kita sebelum ni, kita boleh tunjukkan macam mana bila kita duduk. Yang ini 2 jengkal dan habis dah. So tang tu dia punya cerita adalah bila kereta tu seat scope dia panjang macam ni, dia akan memberi kelebihan keselesaan sedikit lah kepada kita. Tapi perbezaan yang sedikit tu sebenarnya mendatangkan kesan yang besar bila perjalanan jarak jauh lah. Dan kereta ni juga bila kita duduk tu, seat dia tu agak tinggi juga daripada lantai. Yang Corolla pun okey, agak tinggi daripada lantai. So dia betul-betul boleh menyokong. Dan kita tengok kat belakang Honda ni ada 2 charger dan aircon, dan dia punya center tunnel tu kurus sikit tapi tinggi. Untuk Corolla dia hanya ada aircon tapi tak ada charger, dan dia punya center tunnel tu lebar sikit tapi rendah. So dia ada pros and cons lah, kan. Bila dia rendah, senang sikit kita nak lintas tepi. Kemudian bila kita masuk ke dalam kabin, kita tengok seat depan pula pun sama. Dia punya seat squat dia lebih pendek daripada Honda Civic. So itu lagi cerita tentang keselesaan pemanduan jarak jauh lah.
Saya rasa Civic ni antara seat yang paling sedap duduk sekarang ni dalam segmen ni lah. Sebab dia punya seat squat tu very supportive, especially untuk belah driver sana. Dia ada adjustment untuk tilt, untuk sengatkan ataupun tinggikan dia punya depan dia tu daripada belakang. So ini memang boleh menjadikan kereta ni great highway cruiser, long distance punya cruiser. Okey, bila kita masuk ke dalam pula, benda utama kita nak tengok comparison dia punya meter cluster lah. Jadi bila kita turn on ni, kita nampak untuk Toyota dia menggunakan meter tengah-tengah dia tu, multi information display dia, tapi di sebelah tepi dia menggunakan analog meter untuk dia punya rev counter. Dan kat tengah-tengah ni semua memang very typical Toyota bagi wireless charger dan dual zone climate control, di mana ada Civic tak dapat single zone saja climate control. So meter ni memang ramai orang bertanya kenapa tak full digital lagi lah. Dan Toyota punya design center console tu nampak tak begitu canggih sikit lah kan. Dia ada surround warna chrome apa semua tu. Yang Honda ni nampak lebih sleek lagi lah, tengok dia hitam semua kan. Dan of course Honda punya design kali ni memang nak buat minimalist lah. So sebab tu lah saya rasa dia tak ada macam chrome surround ke apa untuk dia punya center console dan sebagainya. Dan itu menjadikan kereta ni nampak lebih modern lah kan. Tapi dia punya drawback dia, orang takut tu honeycomb tu, dia takut susah nak cuci, tu pulang lah. Adalah dia punya pros and cons dah. Okey, kita masuk belah pemandu pula. Kita nak tengok dia punya meter cluster lah. Yang ni pun ramai juga menjadi yang bangkitkan kenapa kita dapat full digital meter macam dekat Thailand. Aku tak tahu lah pasal apa, mungkin cost ke apa ke, ataupun dia simpan untuk ni ke. So ini bila kita tengok meter dah, bila kita on, satu ialah belah kanan tu speedo ialah analog, dan yang sebelah kiri ni sebenarnya screen lah, multi information display punya screen. So yang kiri semua simulated meter lah. Dan dua-dua kereta ni mempunyai berbagai maklumat lah yang dia boleh tawarkan. Cuma cara pembahagian meter tu berbeza antara Toyota dengan Honda. Toyota dia separuh-separuh dan multi information display kat tengah. Macam Honda dia gunakan separuh-separuh, kanan analog, kiri digital. So this is pilihan lah layout mana satu yang apa lebih suka. Dan Honda pula dia punya tengah center console ni nampak lebih flat dan lebih mempunyai ruang lah, tapi dia tak ada wireless charger. Depan tu ada dua USB punya charging slot. Jadi bila kita tengok dua-dua kereta ni, mana satu yang menjadi pilihan, itu persoalan kita hari ni. Saya tak boleh cakap mana satu pilihan, hampa tengok dan pilihlah sendiri. Okey, sampai situ aja video kita hari ini. Kalau hampa suka, tolong tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau boleh, tekan butang subscribe sekali lah untuk bantu kita, dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pandu Malaysia, Hunan Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.